Sehinggalah kita masuk kepada satu era sekarang, iaitu era digital. Kerana pemasaran ini adalah satu yang dinamik. Ia sentiasa berubah-ubah. Dalam keadaan sekarang ini, kita kena fokuskan kepada pemasaran secara digital, bagaimana kita membangunkan usahawan untuk menjadi usahawan pemasar. Ranau ini selain daripada kawasan pengeluaran sayuran tanah tinggi, penanaman kopi juga banyak, tetapi diusahakan secara kecil-kecilan. Jadi bagaimanakah Fama boleh membantu untuk membangunkan industri ini? Jadi yang kedua ini, di daerah Ranau khususnya Kundasang sudah terkenal dengan agrotourism. Sebab cuaca dia sejuk dan berkabus. Kalau kita pergi di sini, Kundasang, saya macam a little Switzerland. Jadi Datuk, adakah cadangan Fama dalam jangka masa panjang ini untuk terlibat di dalam setiap program agrotourism? Sekian, terima kasih. Terima kasih Doni. Saya rasa teruja sangat apabila Doni menanyakan soalan kepada saya yang berlatar belakangkan Kundasang. Ya. Baik, di dalam pembangunan industri kopi ini, kita lihat di Ranau ini menghasilkan kopi yang begitu baik, ya, iaitu jenis Arabica. Tidak semua tempat boleh menghasilkan kopi sini di Malaysia, malah kita banyak mengimport. Di peringkat MAFI sendiri pun mereka telah menjadikan kopi ini adalah sebagai satu daripada komoditi di bawah program kontrak pemasaran, program ladang kontrak. Ini adalah merupakan permulaan yang cukup baik. Sebelum ini kopi ini tidak dimasukkan. Bermaknanya pembangunan dalam mengenai usahawan, pembangunan penanaman tidak dapat dilaksanakan secara lebih meluas. Oleh kerana itu, ini peluang yang begitu baik untuk industri ini berkembang, kerana permintaan daripada di Semenanjung ini, di kilang kopi kita juga begitu tinggi berkaitan dengan kopi ini. Cuma petani-petani perlu didedahkan lagi dengan aspek-aspek penanaman, aspek-aspek pengendalian lepas tuai, kualiti dan sebagainya. In term of market, saya rasa tidak ada masalah. Jadi yang ini memang telah ada perancangan, ya Doni, ya, telah ada perancangan kita untuk memastikan kopi ini, kopi Ranau ini akan berkembang dengan lebih maju lagi. Bagaimana sumbangan Fama ke arah dalam agrotourism? Kita tengok contoh sebagai contohnya adalah pusat memprosesan madu kita di Kuala Nerah. Ia juga telah menjadi satu produk pelancongan di kawasan sana. Untuk yang Ranau ini, mereka telah ada produk itu, ada produk. Cuma bagaimana kita boleh chip in, ya, penghasilan itu boleh dibawa dan diperkenalkan di tempat-tempat lain dengan mengatakan origin itu daripada Kundasang. Ini bertepatan atau selari dengan bidang tugas Fama dalam memasarkan hasil-hasil pertanian mereka, origin itu daripada Kundasang, supaya secara tidak langsung akan memperkenalkan lagi Kundasang sebagai tempat penghasilan sayur-sayuran, buah-buahan yang berkualiti. Ini sekaligus akan menarik pengunjung-pengunjung untuk berkunjung di manakah origin itu, tempat itu. Dan saya rasa ia akan menyediakan lagi publicity kepada Kundasang dalam aspek ini. Saya nak bertanya kepada Datuk, sebagai pelapis, apakah kaedah dalam meneruskan kesinambungan penyampaian peranan dan fungsi Fama kepada kumpulan SASA? Sekian, terima kasih. Terima kasih Anim yang bertanya soalan itu. Ini soalan yang baik. Maksudnya, bagaimana pengurusan tertinggi melihat kepada peranan pelapis. Di sini
ada dua. Satu adalah apa yang pihak pengurusan laksanakan. Satu lagi ialah di peringkat kaki tangan yang pelapis itu perlu untuk laksanakan. So ada dua. Selalu orang melihatkan kepada jangan tanya apa negara atau organisasi boleh bagi kepada kita, tetapi tanyakan diri kita apa yang kita boleh sumbangkan. So keep the words, Anim, ya, keeps the word. Kita di peringkat pelapis ini perlu sebenar-benarnya jelas ke mana arah dan hala tuju yang nak dibawa oleh pihak pengurusan. Dia akan kod macam mana pun akan berbalik kepada dua kaedah tadi. Bagaimana kita menyeimbangkan antara luaran dan dalaman. Bagaimana kita meningkatkan pada masa ini. Belajar. Buat engagement. Seberapa banyak yang boleh untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran kita. Itu sebabnya kita kena bersedia dahulu. Kita kena tahu. Kalau kita duduk di bahagian MID tanya, peranan big data itu adalah penting. Dan kita kena melihat big data itu untuk disalurkan penggunaannya kepada semua pihak yang berkaitan. Kita kena mengetahui operasi, kita kena mengetahui keuangan, kita kena mengetahui admin. So kita sediakan diri kita. Kita belajar dan kita selalu menawarkan diri kita untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang lain tu supaya kita boleh untuk meningkatkan pengalaman. As a conclusion, yang saya nak nyatakan di sini adalah dalam mewujudkan kesinambungan penyampaian peranan, maka kaki tangan itu perlu ditingkatkan dengan kemahiran dan mesti ada will dalam diri mereka. Dan baru kita boleh berjuang di lautan yang lepas yang bergelombang. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada pihak Datuk. Baik, apa tips Datuk bagi memudahkan kami menguruskan aktiviti pemasaran agro makanan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Akram soalan tadi. Ya, ini melibatkan kepada pengetahuan kita, pelaksanaan di peringkat negeri, di ibu pejabat dan juga di daerah. Pertamanya adalah kita kena faham bahawa kita ni adalah kaki tangan farmer, Federal Agricultural Marketing Authority. Kita kena mahir di dalam aspek-aspek pemasaran itu. Kita tidak boleh apabila kadang saya pergi ke daerah dan sebagainya, bila dibentangkan kita hanya menceritakan tentang apa program farmer, berapa motosikal 3 roda, berapa AKR, berapa pasar tani, berapa ladang kontrak. Itu seolah-olah kita menjumutkan pemikiran kita kepada aktiviti kita. Sebagai seorang pegawai di peringkat lapangan, sebenarnya kita perlu mahir. Kalau contohnya di tempat saya di Kuala Kangsar, bagaimana sistem pemasaran yang ada di Kuala Kangsar itu? Berapa barangan yang masuk, berapa barangan yang keluar, itu market mapping. Kita kena tahu the senario pemasaran di Kuala Kangsar. Sebagai contohnya kita kata di Kuala Kangsar itu ada 45 buah pasar malam, pasar hari dan pasar pagi dan sebagainya yang beroperasi. Penggunaan sayuran di Kuala Kangsar lebih kurang dalam 50 metrik tan seminggu atau 70 metrik tan seminggu. Namun di Kuala Kangsar hanya dapat mengeluarkan 30% saja. Di mana 70 itu datangnya daripada Ipoh atau daripada Taiping atau daripada tempat lain. Ini menunjukkan bahawa seorang pegawai itu dia tahu dia punya senario. Bila kita tahu dia punya senario itu, baru kita boleh merencanakan program-program yang bersesuaian bagi mengatasi perkara tadi. Dan kita ingat, tugas kita sekarang ni adalah penyediaan outlet pemasaran, engagement dengan pemain industri, big data, digitalization. Jadi kita kena, bila big data ni, pegawai mesti tahu apa yang berlaku dalam sistem pemasaran kita di daerah atau negeri yang berkenaan. Bila kita dah tahu maklumat yang begini, perlukah kita ada motosikal 3 roda? Perlukah kita ada AKR? Kalau sekiranya daerah yang berkenaan itu tidak memerlukan. Sekarang ni kebanyakan daripada kita
bila ibu pejabat ada peruntukan, ibu pejabat bagi kepada negeri sebagai KPI, negeri balun kepada daerah sebagai KPI, maka akan adalah AKR atau motosikal 3 roda yang akhirnya roda pun tak ada dah motosikal tu. Jadi kita kena faham the senario itu, baru kita boleh meletakkan program kita itu di tempat yang sebenarnya. Bukan hanya memberikan kita punya kepada penyandang. Tengok berapa banyak sekarang motosikal 3 roda yang dah roda pun tak ada, yang bila nak kejar orang kejar dengan parang, bila hutang tak berbayar terpaksa kita lupuskan. So this kind of things yang kita perlukan seorang pegawai yang berpengetahuan, seorang pegawai yang ada data, ada big data, analyze benda itu untuk disesuaikan program kita di tempat yang berkenaan. Kita bermula dengan menghayati slogan kita. Slogan kita adalah Fama di Negeri Rakyat. Namun begitu, kita kena menilai betul ke Fama ni betul-betul di hati rakyat, ataupun kita hanya syok sendiri dengan mengatakan Fama di hati rakyat. Ini yang perlu kita lihat bila kita nak pergi kepada ke arah rancangan Malaysia ke-12, revolusi industri, wawasan kemakmuran bersama. Kita kena lihat tagline yang di banner itu, adakah sebenar-benarnya Fama ini bertakhta di hati rakyat? Kalau sebenar-benarnya Fama ini telah bertakhta di hati rakyat, bermaknanya program-program yang kita laksanakan itu benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Saya nak mengelakkan daripada kaki tangan kita ini apabila saya pergi ke negeri dan juga daerah, asyik menceritakan kepada kita apakah kejayaan yang mereka hadapi. Bagus, yang itu bagus. Namun begitu, the purpose of KP turun ke bawah atau TKP turun ke bawah nak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kaki tangan berkenaan dalam dia meneruskan sistem penyampaian. Yang ini kena penting. Bukan saya kata saya setuju dia orang menceritakan tentang kebaikan, namun begitu sebenarnya apa masalah dalam pelaksanaan. Kerana wawasan kemakmuran bersama ini dirangka untuk menunjukkan bahawa kita dan rakyat itu berpisah tiada. Supaya kemakmuran yang dinikmati oleh kerajaan, yang diberikan oleh kerajaan itu dapat dinikmati oleh rakyat. Benar-benarkah kita berjaya meningkatkan pendapatan petani? Benar-benarkah kita berjaya untuk meningkatkan pendapatan usahawan kita? Benar-benarkah usahawan yang dibimbing di bawah kita itu bermanfaat di dalam penjiditilan itu? Dan dalam kaedah ini, jangan melihatkan kepada kita nak menegakkan bendera kita saja. Tidak boleh. Kita tidak boleh jadi silo untuk bekerja hanya mengenengahkan kepada diri kita. Ya? Tetapi kita perlu menggemblengkan apakah sumber-sumber yang ada di bawah bendera MAFI ini. Sebab itu hari ini saya pakai baju MAFI. Saya nakkan supaya kecintaan kita kepada Fama, tetapi sayangnya kita kepada MAFI, ya, dan setianya kita kepada negara. Jadi benda-benda yang ini adalah merupakan elemen atau yang perlu kita adakan di dalam satu ruang lingkup untuk kita menuju kepada rancangan Malaysia ke-12 ini.